عليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, masih lagi kita diberi peluang, diberi izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua bersua lagi dengan kisah seram yang berikutnya dalam kisah seram alam jin. Sebelum saya teruskan dengan kisah yang pertama, saya mohon kepada saudara dan saudari untuk tekan button subscribe. InsyaAllah dengan jasa baik kalian semua, saya doakan moga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah ruah dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Okey, sekarang kita terbitkan, kita siarkan pengalaman yang diceritakan oleh seorang warga emas yang diberi nama sebagai Wak Mail atau selaku seorang penggali kubur. Peristiwa yang mengerikan buat beliau ini berlaku pada era tahun 1990-an. Tidak dinyatakan negeri mana. Masa ni Wak muda lagi, dalam umur 40 lebih macam tu. Wak diberitahu oleh orang kampung ada satu jenazah telah dihantar dari ibu kota Kuala Lumpur untuk dikebumikan di kampung berkenaan. Yang menyedihkannya, di kampung ibu dan ayah kepada arwah sudah meninggal dunia. Disebabkan arwah adalah satu-satunya anak tunggal, maka saudara mara terdekatlah yang ambil alih untuk urusan jenazah tersebut. Wak ni memang ditugaskan untuk menggali kubur. Akan ditemani dengan seorang rakan yang usianya lebih muda daripada Wak. Kita anggap mungkin dalam lebih kurang 30-an macam tu. Waktu ni kata Wak, kemudahan tak macam sekarang. Sekarang rata-rata dah ada mini backhoe untuk menggali kubur. Dulu masih lagi mengguna pakai cangkul, capak, penyodok. Jadi paling kurang pun perlu masa dalam 2-3 jam macam tu nak ambil masa untuk gali kubur dengan sempurnanya. Maka nak tak nak, Wak kena mula menggali kubur dalam jam 1 pagi. Sebab khuatir kalau dilewat-lewatkan, buatnya ada masalah lain ke, macam hujan ke, tak naya ke. Pengalaman menggali kubur dah lama dah. Daripada atuk, warisan kepada atuk, warisan kepada atuk, warisan kepada ayah, dan akhirnya warisan kepada Wak Mail ni. Kalau berkaitan gangguan-gangguan ni pun bagi Wak pun dah biasa dah sangat. Selalunya buat tak tahu je lah kalau ada gangguan-gangguan macam ni. Niat tu nak menggali kubur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hilanglah rasa takut tu. Cumanya lewat pagi ni, kata Wak, gangguan tu memang lain macam sedikit. Sebab kebiasaannya akan nampak kain putih melayang, ada susuk hitam, ada bau wangi, bau busuk, lebih kurang macam tu. Tapi kali ni tidak. Memang lain betul tahap gangguannya. Sedang sibuk menggali, tiba-tiba rakan Wak yang bernama Hashim ni mengadu tau. Dia ni sakit perut, nak minta izin balik rumah sekejap. Jadi Wak pun izinkanlah. Pergilah balik, buanglah apa yang patut. Dia ni pun start motor beredar dari situ. Tapi baru je sampai dekat laluan keluar daripada tanah kubur berkenaan, si Hashim ni patah balik. Udah kenapa pula? Tadi bunyinya macam dah sakit sangat. Wak pun tanyalah pada si Hashim ni, kenapa kamu patah balik? Bukan tadi kamu kata sakit perut? Tak apalah Wak, nanti-nantilah Wak. Nanti-nantilah ya, kita selesaikan tugas dulu. Diteruskan kerja menggali. Bila Wak perhatikan muka si Hashim tu, nampak gayanya macam ada yang tak kena ni. Kerja menggali sedikit lagi je nak selesai. Sedang menggali-gali ni, kedengaran bunyi suara lelaki sedang ketawa. Suara ketawa tu daripada arah laluan masuk ke dalam kubur. Bukan dalam kawasan kubur tau, tapi dekat laluan nak masuk ke tapak perkuburan. Walaupun agak jauh daripada tempat mereka menggali ni, tapi masih lagi jelas kedengaran arah suara lelaki ketawa tu. Tetapi bukan secara berterusan tau. Ketawa tu kadang-kadang dengar, tak lama lepas tu hilang pula, kemudian ada balik.
Lepas tu hilang senyap semula. Macam kebiasaan, mereka berdua ni, Wak dengan Hashim ni pun buat-buatlah tak tahu, buat-buat macam tak dengar je. Teruskan menggali kubur macam biasa. Bak kata orang tua, buat-buat tak nampak, buat-buat tak dengar. Jangan ditegur, jangan dicari masalah. Syukur Alhamdulillah, urusan menggali kubur sudah selesai akhirnya. Untuk pengetahuan kalian semua, jarak mereka menggali tanah kubur dengan bahagian hujung tepi-tepi tapak kubur tak jauh tau. Di bahagian tepi tapak kubur dikelilingi dengan semak dan samun. Jadi Wak dapat dengar macam ada pergerakan di semak berkenaan. Semak tu tak tinggi tau, lebih kurang paras pinggang je. Jadi kalau ada orang lalu ataupun lembu tengah mengais memakan rumput, mestilah nampak kan? Ini tak nampak. Jadi dalam fikiran Wak, mungkin khinzir ataupun musang agak-agaknya dekat dalam semak tu. Sebelum pulang, Wak dan Hashim angkat kemah besi yang tak jauh dari situ, diletakkan atas tanah kubur yang mereka gali ni. Atas tujuan bimbang buatnya masa subuh nanti ada orang tengah lalu ke tak nampak ke lubang yang mereka gali tu mau jatuh ke dalam pula tu. Wak sebenarnya menumpang motor dengan Hashim. Jadi Hashim kena hantar Wak balik ke rumah dulu sebelum beliau balik ke rumah dia sendiri. Namun saudara dan saudari sekalian yang menonton, ada masalah yang lainnya yang menanti mereka berdua ni di laluan keluar kubur tu nanti. Apa agak-agaknya? Dekat laluan nak keluar tadi tu, di situlah Wak kata mereka berdua ni terdengar bunyi suara lelaki ketawa tadi tu. Itulah laluan masuk ke tapak perkuburan, dan di situ jugalah laluan untuk keluar daripada tapak perkuburan. Tak ada laluan lain. Itulah laluan yang mereka kena lalui untuk keluar daripada tanah perkuburan. Semasa mereka berdua semakin hampir dengan laluan keluar, motor Hashim terus suluh ada satu pergerakan yang melintasi jalan daripada arah tepi laluan masuk ke tanah kubur, melintasi jalan ke arah berententangan seberang jalan masuk ke dalam kebun depan tapak kubur. Okey. Sekejap. Mesti kalian sukar nak bayangkan, mesti kalian sukar nak fahamkan. Okey, baik, saya bantu kalian semua untuk faham situasi yang berikutnya. Ini adalah rakaman contoh, rakaman contoh. Bukan tapak perkuburan sebenar, tapi contoh tapak perkuburan sahaja untuk kalian semua mudah faham situasinya. Ini adalah contoh sahaja. Ini kedudukan Wak dan Hashim membonceng motor nak menuju ke jalan keluar daripada tapak perkuburan. Masa mereka semakin hampir tu, tiba-tiba mereka tersulur ada satu pergerakan daripada arah tepi laluan masuk ke tanah kubur ni. Di sini melintasi ke arah seberang jalan dan masuk ke kebun di depan tapak kubur di sana. Masalahnya bulu rumah Wak ni sumpah berdiri tau. Sebab keadaan benda tu melintas buatkan Wak ni rasa seram. Kata Wak, dia nampak benda tu melintas dalam keadaan merangkak. Merangkak. Ya Allah, kata Wak lagi, yang merangkak tu laju tau, bukan pelan. Dia merangkak laju dan kemudiannya baju yang dipakai pula, bajunya warna putih lusuh kekuningan. Sangat jelas kata Wak, tak jauh pun kedudukannya, dalam 10 kaki macam tu daripada arah Wak. Mestilah jelas kan? Hashim dah melompat dah daripada motor. Dia pergi ke arah belakang Wak, sembunyi dekat belakang Wak. Walhal dia yang bawa motor tadi tu. Nasib baiklah si Wak ni stand ni pakai kaki dia motor tu. Kalau tidak, motor ni pun dah jatuh sekali. Wak pun tenangkan keadaan si Hashim. Sebelum memulakan perjalanan, Wak ni cakap pada Hashim, Hashim, istighfar banyak-banyak. Kita baca surah Al-Fatihah, 3 kur dan juga ayatul kursi. 4 surah ni pun dah cukup memandai dah sebenarnya untuk tangani gangguan-gangguan jin syaitan berkenaan. Kali ni Wak yang bawa motor, Hashim duduk belakang. Keluar daripada tanah kubur tak ada apa yang berlaku. Seawal perjalanan daripada tanah kubur nak pulang ke rumah pun tak ada apa pun yang berlaku. Jarak perjalanan daripada tanah kubur nak ke rumah, kata Wak,
Tak jauh pun, insyaAllah lebih kurang dalam 10 minit sampailah. Tapi ada sesuatu yang tak selesai lagi. Wak kata dalam perjalanan Hashim ni macam tak tenteram tau. Lain macam pula kuat dia peluk daripada belakang. Sesak nafas kalau gayanya macam ni. Wak pun tegurlah si Hashim. Hashim, kuat sangat kamu peluk aku ni, Hashim. Ui, sakit pinggang ni. Wak, tu kat tepi tu, Wak. Kat dalam kebun tu, Wak. Tepi dalam kebun tu. Cuba tengok, Wak. Bila Wak tolehkan pandangannya ke arah tepi ke dalam kebun tu, ya Allah, patutlah si Hashim ni menggigil. Sebab dekat tepi jalan di dalam kebun tu, ada kelihatan dengan agak jelas ada benda yang mengikori mereka ni. Apa benda tu? Kata Wak, apa yang dia nampak dekat jalan keluar tanah kubur tadi tu, itulah benda yang sama merangkak ikut mereka daripada celahan kebun pokok kelapa sawit tepi tu. Ya Allah, Masya Allah. Memanglah pada waktu ketika ini dalam kebun tu gelap. Tapi kalau benda tu dah menyarung kain yang warnanya cerah putih kekuningan, maunya tak nampak. Wah, mestilah nampak walaupun gelap. Sebanyak mana pun pengalaman Wak ni, dia pun akui yang dia pun takut juga. Dia pun kecor juga. Meremang bulu roma dia. Tak boleh nak dinafikan lagi. Tapi kalian semua, Wak tahu dan Wak yakin dengan surah-surah Al-Quran yang mereka dah baca tadi tu. Kemudian Wak pun bercakap dan pesan lagi pada Hashim. Benda tu tak boleh buat apa, Hashim. Tak boleh buat apa. Dia ikut je. Buat tak tahu je, Hashim. Buat tak tahu je. Biarkan je, biar. Masa mereka ni dah semakin hampir dengan rumah Wak, benda tu pun dah tak nampak dah. Mungkin dah menghilang agak-agaknya. Bila Wak nak masuk ke dalam rumah, Hashim bagi tahu hasrat dia. Katanya nak menumpang tidur dekat rumah Wak. Lagipun nanti selepas solat subuh nak uruskan semula jenazah tu di tapak perkuburan. Wak pun okey je sebab memang setiap subuh Wak akan ke surau. Eloklah Hashim ni tidur menumpang di rumahnya. Dipendekkan cerita, selepas solat subuh berjemaah, mereka pun sembahyangkan jenazah berkenaan di surau tu. Kemudian mereka bawa jenazah tu ke tanah perkuburan yang Wak dan Hashim sudah siap sedia gali lewat pagi tadi. Hashim mendiamkan diri, tak nak cerita apa yang berlaku pada orang kampung sebab dia tahu adat dan adab sebagai seorang penggali kubur. Wak pun tak nak bertanya pada ahli keluarga saudara mara jenazah tu berkaitan apa amalannya, apa yang arwah buat ketika arwah hidup. Tidak bertanya pun. Jadi kalian semua, adakah gangguan yang berupa makhluk merangkak tu masih lagi mengganggu Wak dalam urusan penggalian kubur selepas hari tu? Wak berkata selepas kejadian tu, bila mana mengkehendaki beliau untuk menggali kubur lewat malam, tak ada pun sebarang gangguan tu berulang. Tak ada. Hanya sekali tu saja Wak diganggu dengan makhluk yang merangkak. Seakan-akan jin syaitan menyerupai bentuk badan manusia yang merangkak laju mengganggu urusan Wak dan Hashim suatu ketika mereka berdua menggali kubur. Maka persoalannya saudara dan saudari yang menonton, adakah gangguan makhluk yang merangkak tu berkait rapat dengan jenazah arwah yang dikebumikan pada hari berkenaan? Okey, dengar sini baik-baik. Wak pesan pada kita semua. Wak kata niat dia kongsikan kisah pengalaman dia ni sebagai hiburan seram untuk kita semua sahaja. Ya, dan dalam masa yang sama, Wak menuntut pada kita semua, ya, jangan ada persepsi atau sebarang andai yang buruk pada jenazah tersebut. Semua yang berlaku atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman yang dikongsikan bertujuan untuk hiburan semata-mata. Oleh sebab demikian, wajarlah kita semua sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi dahulu meninggalkan kita semua ke alam barzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ada satu lagi kisah yang saya nak siarkan bersama-sama di sini. Sebab saya dah berjanji dengan pengirim ni. Pengirim kisah yang berikutnya adalah daripada adik Malia. Okey, sebelum tu, sedikit penerangan ringkas kepada mak dan juga ayah kepada adik Malia ni. Saya anggap adik Malia ni dah macam anak saya sendiri sebab dah sebaya seusia dengan anak perempuan saya. 10 tahun juga umur dia sebaya macam adik Malia ni. Sedikit penerangan ringkas untuk mak dan juga ayah Malia. Tujuan saya siarkan kisah adik Malia ni sebab dia dah berkongsi kisahnya dengan saya melalui kiriman WhatsApp. Jadi wajar jika saya menunaikan hasratnya sebagai hiburan seram untuk kita semua yang mendengar dan menonton. Bukan tujuan nak lebih menakutkan adik Malia, tapi saya akan selitkan kisahnya berserta nasihat untuk adik Malia nanti. Baik, kita dengarkan kisah gangguan yang berlaku pada adik manis Malia ni. Adik Malia ni, dia ikut ayahnya pergi ke tempat ayahnya bekerja. Saja seronok-seronok nak ikut. Macam anak saya sendiri juga. Saya pun kadang-kadang saya bawa anak saya ke ofis saya. Saja bawa teman. Jadi masa adik Malia ni pergi ke ofis ayahnya, kadang-kadang dia akan berseorangan sekejap sebab ayahnya akan menuju ke bahagian lain dalam bangunan pejabat ni. Kemudian, masa adik Malia ni berkeseorangan, dia nampak ada satu ketika pintu pejabat ayah dia ni akan terbuka dengan sendirinya, lepas tu akan tertutup dengan sendirinya pula. Kata adik Malia ni, dia tahu tak apa yang dia nampak? Bukan imajinasi dia tahu. Angin tak ada. Jadi macam mana pintu tu boleh terbuka dengan sendiri? Adik Malia ni pun ada maklumkan pada ayahnya dengan apa yang dia nampak. Tapi ayah dia tak percaya menafikan kata-kata adik Malia ni. Mungkin ayahnya kata bayangan adik Malia sendirilah, terbawa-bawa dengan kisah seram lah. Maka adik Malia ni agak upset, agak kecewa dengan jawapan yang ayah dia beri. Ayahnya tak percaya. Jadi itu sebab dia berkongsikan kisahnya bersama-sama dengan kita semua untuk didengarkan. Okey, baik. Di sini saya nak adik Malia dengarkan baik-baik apa yang ingin saya jelaskan. Jawapan yang saya nak bagi ni ada pros and cons. Bermaksud akan ada jawapan yang menyokong adik Malia dan ada juga jawapan yang berunsur sains yang berlawanan dengan adik Malia. Pandangan pertama, yes, jin syaitan tu memang wujud ya dik. Macam yang adik Malia tahu kan, kewujudannya pada pandangan mata kita semata-mata nak mengganggu kita je dik Malia. Walhal memang sepatutnya kita tidak boleh nampak pun makhluk tu. Tapi kalau kita ternampak, itu bermaksud benda tu berkeinginan nak menakut-nakutkan kita saja adik Malia. Maka apa yang adik Malia boleh buat selepas ni? Jangan duduk sorang-sorang daya. Kalau nampak lagi, cepat-cepat dapatkan orang yang lain yang berhampiran, yang terdekat sebagai teman. Kalau boleh, elakkan meletakkan diri kita pada situasi atau lokasi yang boleh menjerumuskan diri kita kepada gangguan yang tidak diingini. Tapi yang paling penting adik Malia, jangan sesekali lupa untuk baca surah-surah Al-Quran seperti surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Ayatul Kursi. Ya dik ya. Kalau lagi yang terbaik adik Malia, rajin-rajinkan baca Al-Quran. InsyaAllah mesti benda-benda yang tak elok ni takut nak mengganggu kita dik. InsyaAllah. Yang kedua, ini yang menentang kepada pendapat adik Malia. Pintu di ofis boleh berlaku terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ini betul tau dik. Sebab pakcik silap. Sebab saya ni kalau dekat ofis sorang-sorang pun kadang-kadang tu tiba-tiba akan ada pergerakan pada pintu ofis depan saya ni. Sebab apa tahu? Sebab ianya berpunca daripada mampatan udara ataupun angin yang berada dalam ruangan bilik pejabat berkenaan. Bila terdapat dua pintu ofis yang berada dalam kedudukan yang macam ni, berlawanan macam ni, maka akan mudah terjadinya pergerakan buka dan tutup salah satu pintu tersebut.
Kalau adik nak tahu jawapan yang selanjutnya, adik boleh klik dan lihat sendiri jawapan yang di Google. Tapi inilah yang sering berlaku di pejabat saya sendiri, depan mata saya sendiri. Cumanya adik Malia, pergerakan pintu tersebut tidaklah buka dan tutup dengan bukaan yang luas tau. Dia bergerak pergerakan kecil ya macam ni. Dia buka tutup. Dia kecil macam tu. Tapi adik Malia, sekiranya kalau apa yang adik Malia melihat pada waktu ketika itu terbuka dengan bukaan yang sangat luas, macam bukaan biasa yang luas, ada something wrong. Ikutlah nasihat pakcik sebelum ni. Jangan duduk sorang-sorang. Cari orang lain sebagai peneman dan baca surah-surah Al-Quran yang khusus untuk menghalang gangguan-gangguan jin syaitan berkenaan. InsyaAllah, ingatlah nasihat ni. Terima kasih kepada Wak Mail dan juga adik manis adik Malia sebab sudi berkongsikan pengalaman seram kepada kita sebagai jamah santapan hiburan seram untuk kita semua. Kalau ada sesiapa adik-adik nak berkongsikan kisah seram macam adik Malia ni, saya mohon perlu minta izin dengan mak dan ayah ataupun penjaga dahulu. Kalau ada green light, yes, baru kita siarkan. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan juga pengalaman angker yang ingin dikongsikan bersama, bolehlah PM saya dalam link WhatsApp yang dah disediakan. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram kalian semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih lucu dan juga mesti ada kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.